Jom sama-sama kami. Caranya mudah. Hanya klik join button. Terima kasih. Di akhir zaman juga selawat atas Nabi SAW banyak membantu. Saya satu kali dengar satu cerita daripada guru kita Al-Habib Al-Jifri. Dia kata cerita ni sangat pengaruh dalam hati orang yang mendengarnya. Al-Habib Al-Jifri dia kata, satu kali saya jumpa satu remaja daripada Britania. Dia belajar universiti habis. Nanti dia jumpa Habib Al-Jifri, dia kata, "Ya Habib, saya dengan sibuk dengan dunia ni, kerja, belajar universiti lah, macam tu, campur dengan orang Islam, bukan orang Islam. Dengan suasana kehidupannya itu," dia kata, semakin lama iman dah mula hilang daripada hati saya, sehingga saya dah mula syak tentang Allah, adakah ada Tuhan atau tidak, adakah ada Islam ini betul atau tidak. Dan dia kata semakin lama semakin bertambah syak itu, sehingga saya sudah rasa setuju bahawasanya tidak ada Tuhan, tidak ada agama. Na'udzubillah min zalik. Dia Muslim, tapi dia orang Britania, orang British. Subhanallah, Habib Jifri dengar dia kata, lepas tu apa yang kamu buat? Macam mana kamu dapat selesaikan masalah itu semua? Ini masalah besar sangat di akhir zaman sekarang. Ramai orang mula syak tentang Islam, tentang agama, tentang Allah sebagainya. Jadi bagaimana kita nak ubatkan? Macam ni dia kata, saya tidur di malam itu dan saya buat keputusan, esok pagi saya akan zahirkan kepada keluarga, kawan saya di masyarakat, saya akan zahirkan bahawasanya saya dah bukan Muslim dan aku tidak percaya agama ni lagi. Aku tidak percaya ada Tuhan. Dia kata lepas tu, dia kata saya bangun dibagi macam biasa. Dia kata amalan rutin saya lepas bangun dari tidur, terus saya pegang tasbih, baca salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baca salawat atas Nabi SAW. Lepas tu dia kata, saya pun rasa belik dengan diri saya. Apa yang aku buat ni? Aku ni sebenarnya dah buat keputusan. Tak ada agama pun, tak ada apa yang saya buat sallallahu alaihi Sayyidina Muhammad. Nanti lepas tu aku letakkan tasbih dari tangan saya. Tapi saya fikir balik. Saya percaya ada Tuhan. Tapi kalau saya nak kata tak ada Tuhan, maknanya aku tak percaya Muhammad. Dia kata, dia cerita kepada Habib Al-Jifri, dia kata lepas aku cakap maknanya aku tak percaya kepada Muhammad, dia kata badan saya menggigil, rasa risau dan takut, dan hati saya, fitrah saya tak bersetuju. Fitrah saya tak setuju yang saya tuduh Muhammad tidak berdusta, tidak benar. Nanti terus saya kata, mustahil Muhammad tipu, mustahil, Muhammad ni baik, Muhammad ini jujur, benar. Jadi bagaimana saya nak terima yang tak ada Tuhan, tak ada agama, tapi saya masih percaya Muhammad? Kalau percaya Muhammad, mesti saya percaya semua itu. Dia kata perkara itu je, iaitu cinta saya kepada Rasulullah dan banyak membaca salawat atas Rasulullah SAW, dialah yang membantu saya tidak menjadi murtad daripada agama Islam. Subhanallah. Lihatlah bagaimana, wahai muslimin dan muslimat, kisan dan faedah membaca salawat atas Nabi SAW di akhir zaman. Ini kisah benar terjadi dengan satu pemuda daripada Britania, British. Dia kata, Habib Jifri, dia kata, lepas tu macam mana kamu pulang kepada Islam? Dia kata, selepas saya sudah sampai kepada keyakinan yang sangat tinggi bahawasanya tak ada Tuhan, tak ada agama, dan saya nak zahirkan yang saya dah murtad daripada agama Islam, tiba-tiba yang menarik saya kepada Islam dengan halus, dengan belahan-belahan, dengan hati saya, iaitu cinta yang ada di dalam hatiku kepada Rasulullah dan selawat yang setiap hari aku membacanya ke atas Nabi Muhammad SAW. Maka membaca banyak zikir dan istighfar kepada Allah dan baca salawat atas Nabi Muhammad SAW banyak membantu kita di akhir zaman. Bukan hanya kuatkan iman dan ta'alluq kita kepada Rasulullah, bahkan hatta
kalau ada masalah kesihatan, hatta kalau ada masalah kesihatan atau masalah duit, masalah kerja, apa-apa masalah di dunia ini, di akhir zaman, yang cabaran-cabaran yang banyak ada di zaman ini yang penuh dengan fitnah dan cabaran, kita boleh lepaskan dia. Kita boleh jalan ke depan, kita boleh selamat daripada segala-gala fitnah yang ada dengan keberkatan membaca selawat banyak dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahib Maulid Syaraful Anam yang menulis kitab Maulid Syaraful Anam, beliau yang menceritakan cerita ini berlaku di negara Mesir dahulu. Iaitu cerita tu kisah benar, menunjukkan bagaimana keberkatan membaca selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Membaca selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam kisahnya sangat besar dan luar biasa, sehingga boleh memasukkan orang kafir kepada Islam. Apalagi kalau orang itu dah Muslim. Orang yang bukan Muslim, dia boleh masuk Islam oleh keberkatan selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Bagaimana jadi itu? Di satu tahun di Mesir ada satu lelaki dengan isterinya. Setiap tahun di bulan Maulid Rabiul Awal, dia buat maulid besar, dia buat kenduri di rumahnya. Dia ada jirannya Yahudi, 2 orang, laki perempuan, suami isteri. Di malam itu mereka nampak jiran dia dipasang lampu cantik, dia sembelih beberapa ekor kambing, dia nak buat kenduri, esok nak buat kenduri. Nanti isteri itu dia tanya suami dia, dia kata, kenapa jiran kita ni setiap tahun di bulan yang macam ni dia buat banyak kenduri, dia gembira, dia pakai cantik macam tu, ramai orang berkumpul. Apa ceritanya? Suami dia kata, bulan ini bulan kelahiran Nabi mereka, orang Islam ni. Jadi dia buat itu kerana dia gembira dan seronok lah, menzahirkan syukur kepada Allah atas nikmat kelahiran Rasulullah. Oh, lepas tu mereka diam, suami isteri itu. Lepas mereka tidur di malam itu, isteri dia mimpi di dalam tidur ramai lelaki yang memakai putih, muka mereka cahaya, muka mereka sangat indah. Lalu di depan dia, di tengah mereka, satu orang lelaki yang macam rembulan muka dia, lagi indah, lagi sempurna, lagi cantik daripada yang lain-lain. Dia kata, aku mencontohkan mereka seperti rembulan, di sekelilingnya ada beberapa bintang. Lepas tu aku tanya satu lelaki yang belakang dia, saya kata, itu siapa lelaki tu? Masya Allah, luar biasa muka dia. Dia kata, itu Rasulullah. Ini dalam mimpi. Lepas tu wanita tu yang Yahudi, dia kata, kalau aku bercakap dengan dia, dia boleh jawab. Dia kata, boleh, Rasulullah ni baik. Nanti dia panggil Rasulullah, dia kata, ya Muhammad. Rasulullah pandang kepadanya, dia kata, labbaiki. Labbaiki itu jawab kepada orang yang panggil kita, tapi dengan cara ta'zim dan hormat. Perempuan Yahudi itu dia kata, kenapa jawab kepada saya dengan labbaiki padahal aku bukan muslimah, aku Yahudi dan musuh kamu, tidak mengikuti agama kamu. Rasulullah jawab kepadanya di dalam mimpi, dia kata, aku tidak menjawab kepada kamu dengan perkataan labbaiki, melainkan setelah aku tahu oleh Allah bahawasanya petunjuk dan syahaya Islam dah masuk dalam hati kamu. Maka wanita itu terus di dalam mimpi dia ucap syahadah. Dia kata, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan dia bangun sedar daripada tidur, lidah dia bergerak, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lepas dia bangun dari tidur, dia bangun dengan keadaan yang luar biasa. Dia rasa tenang, dia rasa hidup, kehidupannya sekarang dah mula hidup baru. Rasa best, tenang, gembira, happy. Dan dia tak sabar nak bagi tahu kepada suami dia. Dia nak cerita kepada suami dia. Tapi lepas dia bangun, dia nampak suami dia dah sembelih seekor kambing. Dia siap-siap gambaran nak buat kenduri. Dia kata, wahai suamiku, kamu buat apa? Dia kata, aku nak buat
Kunduri untuk apa? Dia kata nak buat Maulidur Rasul. Dia kata, macam mana kamu, bila kamu masuk Islam? Dia kata, aku nak buat maulid untuk yang kamu mimpinya semalam. Terkejut lagi isteri tu. Dia kata, macam mana kamu tahu aku mimpi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semalam? Dia kata, sebab aku juga mimpi dia semalam. Dan Rasulullah bagi tahu di dalam mimpi saya yang dia datang juga di dalam mimpi kamu. Maka marilah kita sama-sama sekarang meraihkan Maulidur Rasul, membaca salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ulama huffaz, ulama hadis, mereka kata, yang meriwayatkan hadis cerita ni, kejadian itu, mereka kata ini adalah keberkatan daripada membaca salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salawat itu keberkatannya bukan untuk kita sahaja, untuk anak kita, untuk cucu, untuk keluarga, untuk rumah, untuk harta, bahkan hatta untuk jiran dan orang yang duduk di negeri kita. Orang yang banyak membaca salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia menjadi punca turunnya keberkatan daripada Allah hatta kepada orang negeri semua. Sebab itu antara keberkatan yang banyak Allah turunkan kepada negeri-negeri, keberkatan rezeki, keberkatan aman, sebagainya, kadang-kadang oleh keberkatan orang yang duduk di rumah yang kita tidak kenal, yang kita tidak tahu, dia banyak membaca salawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga insya-Allah seperti mana Allah panjangkan umur kita sehingga kita ada di dalam zaman ini. Semoga insya-Allah kita semua mendapatkan perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala daripada segala fitnah-fitnah yang ada di zaman ini. Ketahuilah wahai muslimin dan muslimat, Allah lindungikan kita dan selamatkan kita di dunia ini oleh keberkatan Rasulullah dari sebelum 1400 tahun. Tidak ada sesiapa pun daripada kita orang Islam akan masuk syurga tanpa ajaran Rasulullah. Maka di setiap zaman, di zaman kita juga, di saat ini kita juga, Rasulullah juga yang selamatkan kita dengan ajarannya, dengan sunnah-sunnah yang ajar kita, dengan adab-adab yang Rasulullah ajar kita, dengan zikir dan doa yang Rasulullah ajar kita. Dengan itulah kita dapat selamat di zaman dahulu, juga di zaman sekarang dan di zaman yang akan datang. Hatta di zaman Ad-Dajjal, Nabi SAW kata ramai orang akan jadi makanan mereka subhanallah, 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 tasbih, membaca zikir. Di zaman Ad-Dajjal, yang mana Ad-Dajjal akan kawal dan kontrol ekonomi dunia semua, sehingga makanan dan ekonomi dan harta semua di tangannya. Siapa-siapa yang tidak mengikutinya, dia akan laparkan dia, akan susahkan kehidupan dia. Maka di zaman itu, orang yang sudah didikkan diri dia membaca zikir, mereka akan dapat selamat daripada fitnah Dajjal.